Hai, Assalamualaikum. Saya akan membahaskan ataupun memberi sedikit informasi mengenai pantang larang masyarakat di Malaysia. Hai, nama saya Zidah. Kita akan membahaskan beberapa tajuk dalam pantang larang kaum Cina dalam Malaysia. Antaranya adalah huraian dan contoh, kemudian jenis, kebaikan dan langkah. Saya akan membahaskan serba sedikit mengenai huraian dan contoh sebentar lagi, iaitu pengertian pantang larang dan contoh pantang larang yang diamalkan dalam masyarakat Cina di Malaysia. Pantang larang dalam masyarakat Cina ialah kepercayaan mereka pada zaman lampau yang berkaitan dengan adab dan budaya warisan nenek moyang. Kebanyakannya pantang larang ini diturunkan secara lisan, secara turun-temurun. Namun pada zaman teknologi sekarang, pantang larang disampaikan secara tidak lisan pun sudah boleh diterapkan dalam golongan-golongan muda, iaitu seperti contoh membuat laman web ataupun risalah-risalah dalam sosial media. Hal ini bertujuan untuk mendidik masyarakat, khususnya untuk generasi muda supaya dapat membawa penerapan nilai-nilai yang baik yang boleh diamalkan dalam kehidupan. Pantang larang orang Cina ini sangat unik dan boleh dipengaruhi oleh persekitaran dan alam sekeliling dan nasib. Berikut adalah contoh-contoh pantang larang kaum Cina. Antaranya ialah kepercayaan dalam agama dan kepercayaan dalam adab. Pantang larang semasa dan selepas kehamilan. Selain itu, pantang larang semasa perayaan, kematian dan makanan. Mari kita ambil pantang larang mengenai makanan, iaitu buah pir. Masyarakat Cina percaya bahawa berkongsi sebiji buah pir akan membawa nasib malang. Hal ini kerana berkongsi buah pir dalam bahasa Cina itu bunyinya hampir sama seperti akan berpisah, iaitu Fenli. Jadi, jangan kongsi dengan rakan Cina anda kalau anda tak nak berkawan dengan dia, melainkan anda tidak mahu berkawan dengan dia lagi. Kalau kita perasan, semasa Tahun Baru Cina, masyarakat Cina tidak akan menghidangkan ataupun beli buah pir pada Tahun Baru Cina. Hal ini kerana buah pir membawa nasib malang, iaitu berpisah. Seterusnya ialah pantang larang dalam memberi hadiah. Ada 3 barang hadiah yang saya pilih untuk menjadi contoh. Antaranya ialah jam tangan, kasut dan juga wang tunai ataupun bungkusan putih. Jam tangan adalah perkataan yang datang daripada memberi jam. Dalam bahasa Cina, bunyinya seakan-akan sama macam menghadiri pengebumian. Inilah menjadi puncanya jam tangan tidak sesuai untuk diberikan sebagai hadiah kepada masyarakat Cina. Kemudian adalah kasut. Perkataan kasut mempunyai persamaan ataupun sebutannya adalah kejahatan. Ianya langsung tidak disukai oleh warga bangsa Cina apabila mereka dihadiahkan sepasang kasut. Kemudian seterusnya wang tunai lama ataupun bungkusan putih. Perasan atau tidak, ampau pada Tahun Baru Cina sering kali berwarna emas dan merah. Ini disebabkan oleh warna seperti hitam dan putih memberi maksud kepada kematian. Selain itu, mereka juga tak beri hadiah wang yang tunai yang lama, renyuk ataupun koyak. Kerana Tahun Baru perlulah dimulakan dengan wang baru. Mereka juga tidak memberikan nilai wang ataupun nilai wang pada kuantiti yang ganjil. Seterusnya ialah pantang larang semasa perayaan. Mereka dalam masyarakat Cina dilarang untuk bersihkan rumah sewaktu hari perayaan ataupun sapu lantai pada hari pertama pada Tahun Baru Cina.
Mereka juga dilarang untuk keluarkan kata-kata kesat supaya tidak merosakkan keharmonian sepanjang tahun. Selain itu juga dilarang untuk pecahkan sebarang alatan tembikar ataupun gelas kerana ini akan menunjukkan rezeki tidak stabil. Seterusnya, pada hari ketiga Tahun Baru Cina, orang Cina tak dibenarkan untuk melawat saudara mara. Hal ini kerana takut berlakunya sesuatu pergaduhan. Kemudian, ampau hanya boleh diberikan kepada mereka yang baru berkahwin sahaja dan tak boleh diberi selepas perayaan Cap Gomeh. Pada hari ke-15, duit ampau mestilah berjumlah genap seperti 2, 4, 6. Contohnya RM20, RM40 ataupun RM100. Saya akan memberikan sedikit rumusan mengenai contoh-contoh yang saya berikan tadi. Masyarakat Cina ada banyak pantang larang unik yang boleh dipengaruhi oleh persekitaran dan alam sekeliling. Pantang larang ni sangat-sangat bergantung kepada nasib dan tak heranlah kalau tukang tilik memainkan peranan yang penting dalam hidup mereka. Tukang tilik adalah orang yang sentiasa dirujuk dalam segala hal, bermula dari kelahiran, hidup seharian, perkahwinan hingga kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nafisa Aiman binti Nasruddin. Nombor matrik saya 10 DIB 22F1012. Pada hari ini saya akan terangkan jenis pantang larang adat kelahiran bagi kaum Cina. Terdapat pelbagai pantang larang yang diamalkan oleh kaum wanita bagi masyarakat Cina semasa mengandung dan selepas bersalin untuk memastikan bayi mereka tidak terkena tempias, kematian, keguguran dan kejahatan. Kaum wanita masyarakat Cina yang mengandung diberi kawalan ketat untuk memastikan gerak-geri dan kegiatan seharian mereka. Dalam masyarakat Cina, ibu mertua mereka yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga kaum wanita yang mengandung dan bukan suaminya. Masyarakat Cina amat mementingkan anak lelaki kerana anak lelaki boleh melanjutkan keturunan pewarisan nenek moyang mereka. Bagi anak perempuan pula hanya menjadi milik ibu bapa buat sementara waktu dan apabila berkahwin, mereka dianggap milik keluarga suaminya. Terdapat 5 pantang larang selepas dan sebelum kelahiran. Contoh pantang larang sebelum kelahiran ialah dilarang memaku, dilarang menggosok perut, hindari masalah, menjaga pemakanan dan menjaga tingkah laku. Pantang larang pertama sebelum kelahiran ialah dilarang memaku. Wanita kaum Cina yang mengandung dilarang melakukan kerja-kerja berat seperti memaku kerana bimbang anak yang dikandungnya akan menjadi cacat akibat terkejut. Yang kedua, dilarang menggosok perut. Wanita kaum Cina yang mengandung dilarang menggosok perut terlalu kerap kerana bimbang anak yang dikandung menjadi manja apabila lahir. Yang ketiga, menjaga tingkah laku seperti tidak mengeluarkan kata-kata kesat dan dilarang sama sekali memukul binatang. Hindari masalah. Wanita yang mengandung dilarang memikirkan tentang permasalahan keluarga mahupun suami kerana bimbang anak yang dikandung terganggu dengan permasalahan tersebut. Yang terakhir, dari segi pemakanan, wanita yang mengandung dilarang sama sekali makan makanan yang tajam dengan kerap seperti nanas dan mangga kerana akan menyebabkan anak yang dikandungnya menjadi besar dan sukar untuk proses kelahiran. Pantang larang selepas kelahiran. Yang pertama, wanita selepas bersalin perlu berpantang selama 40 hari untuk menyembuhkan luka jahitan dan memakan herba yang berkhasiat dan serta mengingat kembali pantang larang yang diberi. Masyarakat Cina juga perlu memberi nama yang seimbang seperti Yin dan Yang. Selain itu, mereka juga perlu memakai stokin dan pakaian yang tebal untuk mengelakkan masuk angin. Di samping itu, mereka dielakkan mandi dengan air sejuk dan membasahi rambut mereka kerana bimbang akan masuk angin. Dan akhir sekali, mereka dilarang membuat kerja-kerja yang berat kerana takut rahim akan menjadi kendor. Kaum Cina sangat menjaga adat pantang larang bagi mengelakkan petanda buruk berlaku pada keturunan mereka.
terutamanya semasa kelahiran anak. Ini kerana mereka ingin mengelakkan segala kemungkinan perkara yang buruk, perkara yang tidak baik berlaku terhadap anak mereka. Rumusannya, kaum Cina sangat menjaga adat pantang larang bagi mengelakkan berlakunya petanda buruk, terutamanya semasa kelahiran bayi. Ini kerana mereka ingin mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang tak diingini ke atas anak yang dilahirkan. Saya Siti Syairah binti Khairul Anwar, nombor metrik 10 DIB 22F1052. Selain itu, kebaikan mengamalkan pantang larang ini menjadikan generasi muda kaum Cina lebih beradab dan lebih berfikiran jauh dalam melakukan sesuatu tindakan. Peredaran zaman kian maju ini, generasi muda lebih cenderung menggunakan gadget ke arah negatif. Dan mereka sering mempersoalkan tentang pantang larang ini, dan ada yang mengatakan bahawa pantang larang ini sudah lapuk dan tidak harus digunakan lagi. Sebagai contoh, generasi muda kini tidak tahu yang bahawasanya apabila kita mencocok joystick ke atas nasi, ia menandakan seperti kita sedang berdoa kepada si mati. Selain itu, terbukti pantang larang juga berkait dengan kesihatan. Orang Cina amat mementingkan kesihatan tubuh badan mereka, dan pantang larang sering berkait dengan cara hidup mereka. Terperinci lagi dari segi pengambilan herba, tidak perlu kurang atau tidak perlu lebih. Sebagai contoh, orang Cina yang mengandung tidak perlu banyak membuat kerja yang berat supaya tidak berlaku apa-apa kecederaan. Dikejutkan lagi, kaum Cina ada pantang larang tentang pemberian hadiah. Semasa Tahun Baru Cina, kaum Cina tidak boleh menghadiahkan sebarang sesuatu yang tajam kerana ia menandakan pemberi itu ingin memutus hubungan dengan kita. Tidak dapat disangka, sesetengah individu menghadapi penyakit akompobia, yang bermaksud individu itu akan merasa takut dan tidak selesa apabila melihat benda yang tajam. Terbukti bahawasanya kaum Cina ini tidak membuat-buat sahaja pantang larang, tetapi ada istilah di sebalik pantang larang tersebut. Langkah bagi mengekalkan adat pantang larang tersebut ialah menerusi ibu bapa. Ibu bapa sebagai teladan anak-anak untuk mencorak anak-anak mereka. Bagaimana acuan begitulah kuihnya, jelaslah menunjuk pengaruh golongan Recheven, khususnya ibu bapa amat besar kepada anak-anak. Ibu bapa menyalurkan pengetahuan tentang adat yang diamalkan kepada anak-anak mereka. Kebanyakan remaja tidak mengamalkan adat-adat yang diturunkan dan masih kekurangan pengetahuan tentang adat. Oleh itu, ibu bapa penting untuk menjelaskan tentang adat-adat kepada anak-anak mereka. Langkah untuk mengekalkan adat warisan menerusi media sosial dan akhbar. Boleh memberi pendedahan melalui platform di media sosial, terutama di Instagram, Facebook, TikTok. Menerusi platform ini, kita boleh mengadakan kempen bagi masyarakat Cina dan boleh mempelajari setiap adat dan boleh menarik minat golongan muda untuk menerusi adat pantang larang ini. Kerajaan juga penting untuk mengadakan adat kaum Cina supaya generasi muda dapat mendedahkan dari segi minda yang terbuka, serta dapat memupuk jiwa dan rohani masyarakat kaum Cina. Ahli keluarga dan komuniti perumahan patut mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan adat pantang larang masyarakat Cina kepada golongan muda Cina agar mereka boleh menerusi adat-adat ini. Pihak yang penting dalam mengekalkan adat ini adalah ibu bapa, media sosial, kerajaan dan pergaulan sosial.
Mengapa adat warisan perlu dikekalkan? Berdasarkan pantang larang masyarakat Cina ini, kita boleh pelajari supaya sentiasa berfikiran jauh dan terbuka dalam melakukan sesuatu tindakan dan mengajar supaya menjadi orang yang beradab dan rendah diri. Masih ramai lagi kaum Cina yang mempertahankan pantang larang kaum Cina disebabkan banyak iktibar dan nasihat yang boleh didapati apabila angkur dengan pantang larangnya. Tambahan pula, inisiatif dalam pelbagai pihak kebajikan seperti program kempen untuk anak muda ke rumah-rumah orang tua dan tokong seperti mendapatkan nasihat dan dari orang tua dan mempelajari keunikan pantang larang. Pantang larang bukan sahaja dibuat-buat bagi menakutkan kaum-kaum Cina, tetapi dia mempelajari kita supaya sentiasa beringat dalam melakukan sesuatu. Sekian dari saya.